Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu menerima peruntukan sejumlah RM2 juta sebagai persediaan menghadapi bencana banjir pada tahun ini. Sehubungan itu, Pengarah JKM Terengganu Mazura Ngah Abdul Manan berkata, daripada jumlah tersebut, sejumlah RM1.5 juta disalurkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, manakala RM500,000 lagi disalurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Beliau bercakap demikian kepada pihak media selepas meninjau proses vaksinasi COVID-19 kepada 30 penghuni Sekolah Tunas Bakti Marang dan 18 penghuni Asrama Akhlak Rusila di Marang, Terengganu. Sehingga kini, 580 buah pusat pembinaan sementara PPS telah dikenalpasti di semua 8 buah daerah dengan kapasiti 147,600 mangsa pada satu masa. Setiap aduan pesakit di 3 buah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC yang diselia, Hospital Sarike Sarawak telah diambil tindakan dan diselesaikan dengan segera. Hospital Sarike dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa pihak hospital juga tidak menafikan bahawa sebelum ini terdapat masalah yang timbul melibatkan kekurangan atau kerosakan kemudahan yang berlaku di satu daripada PKRC seliaannya, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Meradong. Kenyataan itu dibuat bagi menjelaskan dakwaan yang dibangkitkan oleh sebuah portal berita mengenai beberapa situasi PKRC di bahagian Sarike. Akhir sekali, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso melantik Kolej Politek Mara KPTM Kota Baru sebagai pusat satelit My Future Jobs Institut Pengajian Tinggi IPT pertama di negara ini. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, penubuhan pusat satelit My Future Jobs merupakan projek kolabori perintis kepada lebih banyak penubuhan pusat yang sama, terutama di IPT bukan sahaja di negeri Kelantan, malah di negeri lain. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan secara maya pada Majlis Pelancaran Pusat Satelit My Future Jobs bersempena elektronik KPTM's Excellence and Sports Week 2021 di KPTM Kota Baru, Kelantan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 26 November dalam tahun 2013, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1435 Hijriah peringkat wilayah Persekutuan telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Othman bin Mustafa, Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Setiap tahun, sambutan Ma'al Hijrah disambut penuh gemilang dengan tujuan mengenang peristiwa perpindahan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Kota Madinah. Sambutan Ma'al Hijrah yang bertemakan Wasatiyah Tonggak Kesatuan Umat ini dihadiri oleh seramai 1,500 orang daripada pelbagai badan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Yang berusaha, Nicholas Sylvester Elias Berry, Pengerusi Sekretariat Pelan Dakwah Kebangsaan, telah menerima anugerah khas Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan bagi tahun 1435 Hijriah.
Beliau menghasilkan pelan dakwah kepada non-Muslim di Malaysia yang melibatkan agensi-agensi kerajaan seperti JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri dan NGO utama Islam seperti Perkim, ABIM, Hikmah, Darul Fitrah, Skuad Mubalik dan lain-lain. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Khatan ataupun bersunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang khatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhatan, sebagaimana pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Uthman Al-Khalili. Pendapat kedua menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dikhatankan pada hari pembelahan dada oleh malaikat Jibril alaihissalam semasa di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pendapat ketiga berkata baginda sallallahu alaihi wasallam dikhatankan oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pendapat daripada Ibnu Abbas, dan inilah yang merupakan amalan yang diikut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 kelahirannya. Bukan sahaja diberikan nama dengan nama yang baik, kemudian diakikahkan, dicukur kepalanya dan seterusnya dikhatankan. Sertai peraduan Inspirasi Negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Aspirasi 10.1. Dalam slot ini 3 jam Hayati bersama dengan anda, insyaAllah bermula 10 pagi ni sampailah nanti ke pukul 1 tengah hari. Apapun, nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang baik hati, rakan-rakan Warna Pagi, Hazwan Syah dan juga Sufian Amrin yang telah pun bersama dengan anda, juga penerbit mereka Puan Hajah Maz
Nazrina Ismail. Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar, hari ini hari Isnin, kita berada di bulan Rabiul Awal. Ada yang berpuasa sunat hari Isnin hari ini, alhamdulillah, mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga mendapat pahala dan juga mendapat keberkatan terhadap ibadah yang anda lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal buka perkongsian kita pada hari ini. Kita bakal mulakan menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk perkongsian kita dalam silibus forensik keluarga. Dan kali ini Ustaz bakal bawakan tentang disforia gender. Apa tu kan? Apakah ketakutan ataupun kebimbangan yang wujud di antara gender ataupun jantina, seorang jantina perempuan ataupun lelaki kan? Ada sebenarnya yang melibatkan perasaan dan juga seterusnya, dia mengganggu emosi dan juga psikologi rakan-rakan kita kan. Jadi insya-Allah untuk sama-sama kita ikuti perkongsian nanti di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi anda ikuti secara langsung, komen, share perkongsian tersebut. Moga-moga menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kalau tak hari ini kita nak perlukan, pasti satu hari nanti kita perlukan ilmu tersebut untuk memandu kehidupan kita, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kita nak mulakan pagi ini dengan lagu daripada Munif Hijaz dengan Kering Sudah Air Mata. Sama-sama kita dengarkan, hayati baik-baik lagu tersebut kerana ia sangat dekat dengan kita semua sebenarnya. Untuk anda teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Demi masa telah berlalu, tidak akan datang kembali. Itulah yang selalu diingatkan, semoga jadi pedoman. Jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, berit sudah segala bicara. Seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Ya Allah, jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, berit sudah segala bicara. Seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau
Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan. Temani anda untuk Warna Pagi Dalam dapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM
IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sertai peraduan Inspirasi Negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di Radio IKIM, dan waktu ini dah masuknya waktu untuk kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat dah pun bersedia di hujung talian. Kita ada tak lain tak bukan the only Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk bersama rakan pendengar lagi untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan kalau minggu lepas Ustaz berada di tepi pantai, hari ini Ustaz kat rumah. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita nak membicarakan tajuk dalam kita punya silibus forensik keluarga. Tapinya kita lebih kepada gender dysphoria ataupun dysphoria jantina. Jadi mungkin awalan ni apalah yang dimaksudkan dengan dysphoria tu Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Dirahmati Allah, dijikati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya, dengan keizinannya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian Pesona di Zahra kita, dan mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita kongsikan mengenai gender dysphoria, iaitu satu keadaan tekanan ataupun kemerosotan seseorang untuk menjadi jantina yang lain seperti mana yang telah ada semasa dia lahir. Yang maknanya satu kemerosotan keinginan untuk menjadi jantina yang lain, seperti mana yang telah ada ketika dia dilahirkan. Jadi maknanya rasa tak puas hati kepada jantina yang sedia ada ni, kenapa dia boleh menjadi sebagai satu disorder, maknanya dysphoria ni, gender dysphoria ni, sampai dia boleh berlaku kemurungan. Boleh berlaku depression, anxiety, maknanya kerusingan, macam mana apa yang jadi dan sebagainya, dan memberi kesan buruk kepada kehidupan seharian dia, maknanya mood dia hilang dan sebagainya. Dan bagi setengah orang, gender dysphoria ni sampai boleh mempengaruhi image dan tingkah laku diri seseorang itu tu. Yang maknanya kadang-kadang bila ada rasa maknanya kemerosotan keinginan menjadi gender seperti mana yang dilahirkan, maka mulalah berlakunya perubahan kepada image dan tingkah laku pada mereka ini. Jadi orang boleh nampak ataupun kita boleh kesan gender dysphoria ni bermula daripada umur 4 tahun lagi. Bermula daripada kanak-kanak, kita boleh tengok maksudnya kemerosotan keinginan untuk menjadi jantina seperti yang dilahirkan ni bermula daripada 4 tahun lagi. Okey, untuk mudah kita faham, mari kita lihat ciri-ciri dia supaya apa? Supaya pada hari ini kalau kita bicara, kita kongsikan benda ini, kita ada ilmu mengenai dia. Jadi maknanya kita boleh memahami bahawa maknanya seseorang telah masuk kepada fasa kemurungan, anxiety ataupun depression kerana tidak puas hati ataupun kemerosotan keinginan pada gender yang dilahirkan itu. Okey, jadi dalam DSM-4 maksudnya ada satu bab khas mengenai gender dysphoria ni. Jadi maknanya kita tengok sekarang ni gejala-gejala dia. Kalau seseorang itu ada lebih daripada 5 gejala, dia sudah mula termasuk dalam kategori
melangkah kepada gender dysphoria ni. Okey. Yang pertama, apakah gejala-gejala ini? Yang pertamanya desakan bahawa mereka adalah jantina yang berlawanan dan keinginan untuk menjadi jantina yang berlawanan. Dalam diri dia ada dipanggil sebagai monolog dalaman. Monolog dalaman ni bercakap-cakap bahawa maknanya desakan dalam diri dia tu bahawa dia nak jadi, ada keinginan untuk gender berlawanan. Jadi monolog dalaman ni datang selalu dan sering. Kalau selalu semakin datang, semakin kerap, maka bermulanya seorang itu nak melangkah kepada gender dysphoria ni. Okey, itu yang pertama. Maksudnya dalaman dia, keinginan dia, ada monolog dalaman dia. Okey. Yang keduanya, ciri-cirinya adalah keutamaan untuk terlibat dalam permainan fantasi atau mempercayai sebagai peranan gender yang berlawanan. Maknanya dia ada fantasi gender berlawanan. Ini dah mula ada bayangan-bayangan. Tadi ada monolog dalaman, sekarang sudah ada fantasi dia bahawa bestnya jadi gender yang berlainan ini. Yang ketiganya, okey, pemilihan pakaian sudah mula. Biasanya pemilihan pakaian sudah mula, maknanya dia mengenakan pakaian yang lain daripada jantina dia. Mana jantina berlawanan dia lah. Kalau dia lelaki, dia suka pakaian perempuan. Kalau perempuan, dia suka pakaian lelaki. Jadi kalau ada lebih dari 5 daripada apa kita sebut ini, maknanya kita kena ada awareness ataupun kesedaran. Bukan menghukum tau, Sekarang kita nak cerita kesedaran kita ni. Okey, kemudian yang keempatnya pilihan permainan. Maknanya pemilihan permainan yang disukai dengan gender yang berlainan. Kalau lelaki tu, biasanya lelaki ni kan main manjat, contohlah kan. Ni dia anak-anak lelaki kat Simpang Renggam. Maknanya main manjat. Okey. Ataupun kat mana-mana lah kan. Okey. Tapi dia sukanya dia tu pada permainan yang agak yang disukai oleh perempuan. Mungkin nak patung, mungkin masak-masak dan sebagainya kan. Jadi ini pemilihan permainan dia. Okey, yang kelimanya menolak mainan atau aktiviti yang biasa yang berkaitan dengan jantina diri dia lah. Maknanya dia pilih yang ini, dia tolak, tak nak. Dia, maknanya tak nak untuk terlibat dengan benda-benda berkaitan dengan jantina dia ni. Itu antara ciri-ciri dia. Okey. Kemudian yang keenam menyatakan rasa tak senang. Dia sudah mula bercakap. Bermula dengan monolog dalaman, kemudian ada fantasi, kemudian maknanya suka memilih secara pakaian, kemudian permainan, kemudian menolak permainan yang biasa dengan jantina dia dah sudah mula menyatakan rasa tak senang terhadap ciri-ciri gender yang dia ada. Dia cakap tak sukalah jadi lelaki, tak sukalah jadi perempuan ni, maknanya sudah mula bercakap ni. Jadi maknanya sudah melangkah lagi kepada berani untuk bercakap maknanya tentang perkara ini. Okey, kemudian yang ketujuhnya keinginan untuk mempunyai ciri-ciri seks yang sesuai ataupun jantina ataupun gender yang sesuai dengan identiti jantina mereka. Maksudnya mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan, maknanya mungkin suaranya dah dilembutkan, gaya dia melembutkan bagi lelaki kan, ataupun bagi perempuan macam mungkin nak nampak sebagai macam lelaki macam tu kan. Yang maknanya dah mula menterjemahkan. Okey. Yang ke-8 maknanya lebih suka bermain dengan kanak-kanak atau orang-orang yang berlainan jantina dengan dia. Kan? Jadi maknanya yang ke-8 ini dia suka untuk memilih bermain ataupun berkelompok dengan orang yang punya lain jantina yang berlainan dia tu. Dan yang terakhir, yang ke-9, jadi maknanya gejala ini makin ada peningkatan, bertambah parahnya. Dia bermula daripada seusia 4 tahun. Jadi makin bertambah parah terutamanya ketika dia mengalami akil baligh. Ketika baligh sudah makin bertambah. Daripada bermula 4 tahun tu dia ada peningkatan. Penerukan teruk tu makin bertingkat. Okey. Ini 9 ciri-ciri dia ataupun gejala-gejala dia. Jadi bibo kakak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, kalau ada 5 daripada 9 ini, maknanya kita perlu ada kesedaran bahawa
seseorang telah masuk kepada melangkah kepada gender dysphoria ni, dan kalau kita lihat apa yang berlaku kat negara kita pun banyak dan dalam IG saya hari ini saya ada kongsikan beberapa real case bagaimana berkahwin. Jadi lelaki perempuan berkahwin sepasang suami isteri, tapi suami dia tu berubah menjadi perempuan. Kisah-kisah ada suami dia berubah menjadi perempuan, tapi isteri dia kata saya masih sayang suami saya lagi. Jadi kecenderungan itu nak menjadi perempuan kan, tapi dia lelaki lagi. Tapi kecenderungan itu bermakeup, berpakaian, suara lembut dan sebagainya kan. Ada yang sebelum kahwin, ini dah kahwin tu jadi ke arah itu. Jadi maknanya ini antara real case yang berlaku kat negara kita. Ada benda-benda yang berlaku. Jadi maknanya paling kurang bila berlaku benda ni kita faham, okey, ni dah mula ada gender dysphoria. So jadi maknanya kita lebih berhati-hatilah. Kalau anak kita telah mula cenderung ke situ, daripada awal lagi kita kena berhati-hati. Diri kita sendiri cenderung ke arah itu, maka nanti kita tengok apa pandangan Islam. Dan apakah mungkin doa-doa atau ayat yang boleh kita kongsikan supaya orang itu ada kekuatan kalau benda ni datang. Jadi kadang-kadang benda ni kita bercerita mengenai tentang gangguan kesihatan mental tau. Lagi-lagi kalau diapi-apikan oleh syaitan dalam bisikan-bisikan dia, maka takut kita mengiyakan benda yang dibisikkan itu, maka jadilah kita seperti mana yang maknanya ketidakseimbangan inilah. Ataupun maksudnya ada satu gangguan kesihatan mental dalam bab ini. Itu sebagai mukadimah dia. Masya Allah, ya Allah, dia macam mendebarkan Ustaz. Tapi ini memang banyak berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Ada wujud sahabat-sahabat kita juga, di kalangan sahabat-sahabat kita juga ada wujud perkara seperti ini sebenarnya. Jadi apa yang boleh kita bantu, sebab ada antara persoalan ibu yang agak risau Ustaz di WhatsApp Bikim, kata macam mana dengan anak yang memang tak suka bermain dengan sesama kanak-kanak lelaki sebab mereka lasak, apa boleh buat. Dan insya-Allah kejap lagi kita akan kongsikan bagaimana sebagai ibu ayah nak membantu, sebagai diri sendiri macam Ustaz kata tadi kan, sebagai diri sendiri bagaimana nak membantu sebenarnya. Dan juga mungkin juga anda ada pengalaman anda ada cerita anda nak dikongsikan, boleh saja kongsikan, persoalan saja juga boleh dikongsikan. Dan nota tadi 9 ciri tadi tu ada yang tertinggal, jadinya rakan-rakan kita jom ramai-ramai tolong komen di situ apakah ciri-ciri 9 ciri yang Ustaz telah sebutkan tadi. Sama-sama kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Hari ini kita dalam Forensik Keluarga cerita tentang jantina dysphoria ataupun dysphoria gender. Mungkin juga kita nak kongsikan tadi Ustaz, sebab ramai juga antara rakan-rakan kita ni kongsikan boleh ke, adakah dia disebabkan oleh ibu yang mengandung teringin sangat nak anak-anak yang macam anak perempuan tapi tiba-tiba lahir anak lelaki. Adakah itu juga faktor menjadikan perkara ini berlaku bila anak-anak besar, maaf cakap Ustaz, dia tak menerima keadaan jantina yang Allah dah kurniakan padanya tapi lebih suka kepada jantina yang berlawanan. Jadi Ustaz, kita sambung lagi bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang perkara ini. Silakan Ustaz. Okey, yang pertama sekali Islam tidak menafikan bahawa ada orang yang dilahirkan dengan ada perwatakan. Okey, memang ada orang yang dilahirkan ada perwatakan orang lelaki, perwatakan perempuan. Dia bukan buat untuk lembut, tapi watak dia kita panggil. Okey. Begitu juga ada satu orang perempuan yang dilahirkan yang dia ada perwatakan lelaki. Dengar tak suara redundant sikit ke? Okey je Ustaz. Okey. Okey. Oh, saya ada dengar kalau Kenbau ni okey. Okey. Jadi maknanya ada orang Islam tak nafikan maknanya kemanusiaan. Ada orang dilahirkan memang yang pertamanya dia ada perwatakan seorang lelaki, watak perempuan, mana melembut. Yang keduanya dia orang perempuan yang berwatakkan lelaki, maknanya dia agak dominan macam orang lelaki. Okey. Yang tak bolehnya apabila orang yang ada perwatakan ini dia cuba apa yang dipanggil pertama disebut dalam bahasa agamanya sebagai mutasyabih. Mutasyabih ni maknanya dia cuba menyerupai, sama ada lelaki itu menyerupai perempuan atau perempuan itu menyerupai lelaki. Watak benda lain. Watak maknanya memang sifat peribadi diri. Memang ada orang perempuan yang memang macam orang lelaki kan, memang boleh buat kerja berat, boleh kerja kontrak kan. Itu maknanya watak dan pekerjaan dia. Maksudnya sesuai dengan kerja dia, mungkin dia kerja sebagai kontraktor kan. Saya dalam dunia diving, banyak juga instruktor diving ni memang gagah perkasa yang perempuan. Maknanya dia instruktor perempuan, mengajar orang perempuan. Orang pun selesa dengan dia memang orang perempuan. Tapi memang dia memang gagah perkasa kan. Angkat tank apa semua. Tapi sesuai dia kerja dengan orang perempuan dan sesuai dengan keadaan dia waktu dia kerja, okey. Ini mutasyabih ni maksudnya dia sengaja untuk memaparkan di depan umum yang bukan sesuai dengan kerja dia. Contoh katakanlah sampai mana dia berpakaian wanita di depan ramai, itu bukan kerja dia. Kan? Maksudnya seorang lelaki itu bukan harian dia pakai. Dan ada orang yang sampai ada delusi, maksudnya sampai dia pergi masjid, dia rasa suka untuk duduk orang perempuan, dia orang lelaki pakai telekung tau. Pergi masjid dah bagus, alhamdulillah kan. Tapi pakai telekung. Jadi dan benda ni real case apa yang berlaku di sekitar masyarakat kita kan. Jadi maknanya ada orang yang berperwatakan. Itu yang pertama kan, perwatakan lelaki watak seperti perempuan. Maknanya orang perempuan berwatak seperti lelaki. Okey. Keadaan kedua yang berlaku kalau ikut perbahasan Islam, apa yang disebut sebagai khunsa. Apa disebut sebagai khunsa. Jadi maknanya khunsa ni ada dua jenis khunsa. Dalam Islam ada disebut sebagai wadih. Wadih ni nyata, maksudnya lahir-lahir memang dia ada dua kemaluan. Okey, ada yang muskil dia tidak nyata. Lahir-lahir ada dua kemaluan dan memang ada nampak satu yang lebih dipanggil dominan. Ada yang muskil, lahir-lahir ada dua kemaluan tapi yang muskil ni tak tahu dominannya mana. Dominan lelaki ke dominannya perempuan. Okey. Jadi bagi khunsa ni maksudnya dia kena memilih kan mana yang dia maknanya yang dominan untuk dia. Jadi ni ada dua keadaan dari Islam. Satu watak itu, satu daripada sudut zahir itu, maknanya sudut zahir. Dan apa yang berlaku di Malaysia kita, satu keadaan yang mungkin kita boleh fikirkan untuk ke depan, dan Jabatan Agama Islam memang cuba membantu golongan yang betul-betul dia berada dalam keadaan khunsa ni. Jadi maknanya tampillah untuk ke Jabatan Agama untuk dibantu daripada sudut apa tau. Biasanya kalau orang dapat anak khunsa, secara biasanya mak bapak yang akan pilihkan dulu. Kalau terutamanya khunsa yang muskil ni,
Dan biasanya mak bapak kan dia akan pilih jantina tu lelaki lah. Dia suka untuk pilih lelaki. Itu kebiasaannya kan. Lahir-lahir dia suka nak pilih lelaki. Okey. Yang ni terutamanya muskil Jadi apabila besar baru nampak mana yang dominan. Sedangkan dia telah dinamakan, didaftarkan di jabatan pendaftaran dengan nama lelaki. Kan? Jadi maknanya apabila benda ni berlaku makin besar, dia cenderung kepada perempuan. Tapi namanya dah lelaki dah. Kan? Habis macam mana nak jadi kan? Jadi maknanya kalau nak pergi kepada mana jabatan pendaftaran, nak tukar dan sebagainya memang agak panjang juga. Jadi ini yang perlu bekerjasama lah dengan JAKIM, dengan jabatan agama, mengesahkan balik kan. Jadi kadang-kadang ada orang cakap kau tu macam perempuan, macam perempuan tapi ada khunsa lah. Dia bukan mutasyabih tadi tu. Dia bukan berwatakkan perempuan dan dia bermutasyabih tadi. Ini memang betul-betul khunsa ni kan. Jadi kalau realistiknya yang berada di negara kita, maknanya boleh bermulalah. Mana nak mula kat mana ni? Nak mula kat mana ni kan? Mula pergi dengan jabatan agama, bahagian JAKIM dan sebagainya untuk dan bahagian JAKIM ada satu orang sahabat saya yang memang PhD-nya bahagian ini, bahagian mengendalikan maknanya kemuskilan pasal jantina ni, boleh rujuk maksudnya untuk dibantu macam mana keadaan kan. Okey. Jadi ini dua keadaan. Satu yang perwatakan, satu lagi yang apa yang dipanggil sebagai khunsa kan. Okey. Jadi dalam bab mutasyabih ni kita semua faham bahawa Nabi SAW sangat-sangat maknanya mencegah suatu orang yang melayankan dalaman dia untuk menjadi lelaki menjadi perempuan, perempuan menjadi lelaki. Mana perasaan itu dia maknanya Nabi larang untuk layankan benda ni. Jadi macam mana cara dia kena lawan dalam diri dia tu sebab dia dilahirkan lelaki atau dia dilahirkan perempuan. Dan benda ni maknanya kalau hadis ni ada, maksudnya sejak zaman Nabi SAW lagi lah perkara ini telah berlaku kan. Kalau maksudnya benda ni ada. Okey. Dan kalau kita lihat sejarah kemanusiaan zaman Nabi Lut alaihi salam. Zaman Nabi Lut ni bila Nabi Lut ni tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2021, 1800 tahun sebelum Masihi maknanya lebih kurang 4000 tahun 4000 tahun daripada kita kurang lebih pun ada berlaku. Ini satu kaum pula. Satu negeri dipanggil negeri Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah. Dua negeri ini dihancurkan, dikebalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab melayankan, suka kepada lelaki dan maksudnya ada sampai berlaku kemaksiatan di situlah kan. Maknanya perkara-perkara yang semua kita fahamlah benda itu jadi maknanya itu yang pertama iaitu mutasyabih, keadaan watak kemudian dilayankan sampai mutasyabih. Yang keduanya, istilah yang kedua yang Islam gunakan adalah muhannat muhannat, iaitu satu orang lelaki yang maknanya menyerupai perempuan, menggayakan diri sebagai perempuan dan mungkin terlibat dengan benda-benda yang akhirnya berkaitan dengan maksiat. Ini dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa kalau ditegur, ditarbiah, tak boleh sampai Nabi kata usirlah mereka dari rumah kamu. Usir dari rumah ni maksudnya satu keadaan yang bukan nak usir sangat tapi kerasnya, maksudnya sampai kena didik betul-betul daripada rumah kamu, daripada rumah tu kena didik betul-betul tu. Jadi maknanya tadi saya riwayatkan Bukhari dia mukhannat. Kalau orang perempuan dipanggil mutarajilat. Okay, so maksudnya kita belajar perkataan mukhannat, orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki, mutarajilat, iaitu kaum perempuan yang menyerupai lelaki, pakaian, percakapan, perbuatan dan berlawanan dengan sikap sebagai seorang perempuan itu. Jadi maknanya dalam hadis Nabi SAW menyebut la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Nabi melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Bila kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sekarang kita nak cerita dulu, tak cerita pula macam mana kita nak mengatasi dia. Okey? Macam mana cara nak mengatasi dia? Kita bertirahat dulu ataupun kita teruskan? Kita teruskan Ustaz sebab kita ada banyak juga soalan Ustaz. Okay. Sama-sama kita nak tanya soalan Ustaz.
Okey, saya habiskan dulu macam mana cara nak buat macam cara nak buat. Okey, so macam mana cara kita nak buat? Yang pertama sekali sebenarnya sokongan sosial sokongan sosial maknanya mak bapak, keluarga, orang sekeliling, sokongan sosial. Kadang-kadang orang tu dia tak nak jadi sangat, tapi kawan-kawan dia yang suka mengajuk-ngajuk dia. Kan, maknanya ataupun ada grup dia yang dia ditolak, kau ni asyik kena marah, ada grup yang terima dia. Sokongan sosial sangat penting. Sebab itulah jangan, kalau ada benda-benda yang macam ini, jangan malu. Tidak semua diam itu emas. Jangan malu berbincang dengan pejabat agama Islam kita, pergi kaunseling daripada sudut perubatan. Kalau memang orang tu berperwatakan begitu, ada maknanya boleh diubat cara hormon. Mungkin dibagi hormon lelaki, bagi orang lelaki yang memang ke arah perempuan, dikuatkan hormon lelaki itu. Ataupun orang perempuan ke arah lelaki, dikuatkan hormon perempuan itu. Itu di sudut perubatan yang ada sekarang. Okey, selain daripada itu, sokongan sosial kita itu, maknanya orang yang tarbiyah, nasihat, dan memang tak boleh nak maksudnya berhentilah bentuk nasihat. Nasihat ni kadang memang sangat memenatkan sebab itulah orang kan, cakap telinga kiri masuk telinga kanan, pusing masuk kanan balik, keluar telinga kiri balik kan. Jadi tapi memang kena ada grup yang memang menasihati. Okey, selain daripada itu, dalam konteks perundangan, ada, kalau dalam Malaysia ni ada enakmen yang mencegah benda ini dan boleh dikuatkuasakan melalui undang-undang. Jadi kadang-kadang ada yang telah ditegur banyak kali. Maksudnya tak boleh berubah juga kan. Jadi untuk menyatakan ketegasan supaya orang lain mengambil iktibar, jadi perlu juga penguatkuasaan undang-undang. Jadi orang yang kena penguatkuasaan undang-undang, dia pun kena faham juga. Bukan orang tak suka dia, bukan orang benci dia, tapi maknanya orang nak bantu dia daripada sudut berhentikan dia daripada buat macam demikian, supaya orang yang agak-agak macam dia tu nampak tak boleh jadi macam ni, tak boleh ni, tak kena ni kan. Taklah macam bebas dia buat kan, sampai tidak ada panduan. Sebab diri kita ni kalau tidak ada panduan atau jenis orang yang tak boleh di stop, dalam Quran Allah sebut aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat akhirnya nanti ada orang yang bertuhankan hawa nafsu dia. Nafsu dia nak ajak ke arah situ, dia akan bertuhankan benda tu kalau tak ada di stop dengan undang-undang. Lepas tu penuh wujudnya undang-undang dan sebagainya. Okey, akhir sekali, bagaimana cara kita nak berdoa untuk kita sendiri, kita faham kan. Jadi maknanya saya suka kongsikan doa seperti mana yang diajak Nabi SAW, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nanti mungkin jika IT boleh maknanya kongsikan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Sebab hati manusia itu berbolak-balik, hati manusia itu berubah-ubah. Tsabbit qalbi maknanya kau kukuhkanlah, maknanya hati aku ni dalam ketaatan dan agamamu. Okey. Kemudian satu lagi yang boleh kita kongsikan amalan adalah iaitu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan memperkukuhkan kedudukan kamu. Jadi bagi orang yang lembut-lembut ini ataupun orang yang memang mutarajilat macam nak jadi lelaki ni, dia kena sedar, tak kena ni. Kemudian dia kena tolong bantu orang lain. Sebab kalau kita bantu orang lain, kita bantu agama Allah, Allah kata apa? Wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan perkukuhkan kedudukan kamu. Maknanya bukan saja kita tu doa untuk diri kita, kita bantu orang lain juga untuk stop dia. Jadi macam tu dengan nasihat-nasihat kita dan sebagainya kan. Nanti Allah akan sabit, maknanya Allah akan perkukuhkan keadaan keimanan kita. Kan? Jadi ini antara doa-doa dan yang terakhir, kalau doa Asmaul Husna, kita dah kongsikan doa sini yang muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik, maknanya yang membolakkan balik hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Kalau anda kata Asmaul Husna, pilih nama Allah Subhanahu Wa Taala ya zahir dan ya batin. Ya zahir ya batin, wahai yang zahir yang nampak yang nyata, dan wahai yang batin yang tersembunyi. Maksudnya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir dan yang batin kuatkan kekuatan dalaman kita dan juga yang zahir kita untuk kita lawan perkara-perkara yang demikian ni. Ini di antara benda-benda yang boleh kita bantu. So maksudnya kita boleh di sudut perubatan,
dari sudut perubatan Islam dengan doa-doa dan sebagainya, dan support daripada masyarakat, dan yang keempat support daripada undang-undang yang boleh dikuatkuasakan. So 4 benda ni kan. So bila 4 benda ni kita buat sama-sama, maknanya diri kita sendiri nak berubah, dan support daripada masyarakat, mana ada kaunseling, kemudian perubatan pun kita pergi, dan juga penguasaan undang-undang kita hormat, maka keempat-empat ni akan membantu kita dalam membendung insya-Allah perkara ini, gender dysphoria ni. Wallahu alam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz, kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz. Antaranya sahabat kita menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM, tanyakan soalan, kata, salam Ustaz, macam mana kalau kita ada kawan yang air muka seperti perempuan, macam tak selesa Ustaz, takut dia kecil hati kalau kita jauhkan diri. Macam mana tu Ustaz? Okey. Kita ada kawan yang air muka ni macam orang perempuan, tapi itu diri kita sendiri lah yang kita tengok dia, takut kita tak selesa. Kita tengok dia macam kita tengok perempuan kan. Tu kalau kita tak selesa dia sampai ada rasa yang tak sedap, tak payahlah, tak payah sebutlah. Tapi kalau ini kita persoalan kalau dia sendiri sudah memaparkan atau menggaya-gayakan, gaya tangannya dah mulai bengkok macam ni lah kan, maksudnya macam tu. Itu yang kita kena tegur. Maknanya 4 tadi kan, diri dia pun kena ada kesedaran dengan ilmu. Kita sebagai anggota masyarakat kan, yang nak support moral dia tu kan, jangan mengejek-ngejek dia kan. Kemudian kalau betul dia memang ada masalah itu, boleh pergi jumpa doktor kan. Dan juga kena faham undang-undang ada kat Malaysia ni, supaya janganlah sampai kita kena hormat undang-undang tu, jangan sampai maknanya akhirnya dilanggar, kemudian nanti dia kena kuat-kuasakan kan, nanti dia pula jadi rasa macam orang tak sayang dia ke apa semua. Keempat-empat ni semua kena faham. Okey, Wallahualam. Semua kena berperanan Ustaz kan. Seterusnya Aslinda Ibrahim, Ustaz tanyakan soalan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, adakah keinginan seorang ibu untuk mendapatkan anak jantina yang diingini akan mempengaruhi anak tersebut bila besar kelak? Contohnya anak perempuan, nak dapat anak perempuan tapi nak sangat anak lelaki. So anak perempuan tu terbawa-bawa perwatakan lelaki tu Ustaz, tiba-tiba maskulin anak dia macam tu. Kalau kita menerusi hadis Nabi SAW, tidak ada disebut perkara demikian kan. Tapi orang tua-tua kita ada cakap macam tu lah ya. Maksudnya kalau nak sangat anak lelaki, tiba-tiba dapat perempuan, anak perempuan tu jadi gagap perkasa kan. Okay? Itu pandangan ataupun orang tua-tua kita lah ya. Tapi tak disebut hadis Nabi SAW. Tapi saya suka maknanya memetik daripada surah Luqman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya, yang kamu tidak akan tahu adalah apa yang berada di rahim kamu. Kan? Ada orang cakap, sekarang dah tahu dah rahim itu jantina, boleh scan kan laki ke perempuan. Dia bukan laki atau perempuan itu ataupun sudut jantina itu. Tetapi siapa budak dalam perut ini, kita tak tahu. Kan? Mungkin dia menjadi orang yang sangat soleh. Mungkin dia jadi pemimpin yang hebat. Mungkin juga dia jadi orang yang Masya Allah engkar dan mungkar pada Allah, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah daripada awal kita tahu, kita tak tahu siapa dah rahim kita. Sebab itulah maknanya kena bacakan Al-Quran, kena banyak doakan, kena banyak, maksudnya jangan putus asa untuk sentiasa maknanya lah membacakan benda-benda yang baik-baik, selawat-selawat dan sebagainya kan. Kita tak tahu apa yang ada dalam perut itu, kita tak tahu. Bukan jantina secara fizikal itu, tapi siapa budak ini nanti. Wallahualam. Masya Allah, kena beringat daripada awal Ustaz kan. Seterusnya kita ada soalan daripada Wan Zumusni, Wan Mustafa Ustaz. Ada 6 orang anak lelaki, Alhamdulillah. Mohon kongsikan doa untuk pelihara anak-anak sahabat kita ni dari gender dysphoria dan perlakuan maksiat dengan gender berbeza bagi anak-anak yang ada girlfriend ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, itu ada 2 soalan yang berbeza. Yang pertama sekali iaitu mengenai anak lelaki, macam mana nak hindarkan anak tu daripada gender dysphoria. Okey, benda ni benda yang kita boleh nampak sejak kecil. Kita sebut tadi antara 4 tahun, dan dia akan makin meningkat, makin teruk. Sebab itu bagi mak ayah di luar sana, kita boleh nampak anak kita kan duduk dengan kita. Kena ada kepekaan sikit kan. Tengok daripada kecil tu, kalau dia perempuan, dia dah suka ke arah, maknanya perangai-perangai aktiviti ke arah kelelakian. Mungkin watak dia kan. Satu watak tadi kita sebut tadi kan. Jadi watak tu memang itulah watak dia. Takkanlah kita nak ubah memang susah. Satu lagi keinginan itu. Ini kita bimbang kalau dia keinginan itu sampai dia ada ilusi dia, sampai dia ada dia punya imajinasi dan fantasi dia. Ini yang kita kena bendung. Itu sejak umur 4 tahun. Itu kalau bagi anak-anak lelaki lah, insyaAllah lah.
Jadi kalau anak-anak tu dah ada kawan perempuan tu biasanya original ya. InsyaAllah. Okey. Bab dia panggil ikhtilat. Ikhtilat ni maknanya pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey. Saya sangat-sangat maknanya rasa takjub dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebut bahawa jangan kita bersunyian dengan antara lelaki dan perempuan, bersunyian. Dia tidak panggil maknanya berdua-duaan. Maksudnya kita bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan. Dulu dalam keadaan atuk-atuk kita, mak-mak kita dulu, bersunyi-sunyian antara lelaki perempuan secara fizikal. Maksudnya kalau kita bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan, maka yang ketiga itu adalah syaitan kan. Jadi maknanya Nabi SAW tak sebut maknanya berdua-duaan, tapi bersunyi-sunyian. Dipanggil sebagai apa tu, khalwat. Khalwat tu maknanya bersunyi-sunyian. Khalwat tu maknanya bersendirian, bersunyian ya. Rupa-rupanya apa disebut oleh Nabi SAW tu memang Nabi itu menyebut sesuai dengan seluruh zaman. Sekarang ni walaupun tidak bersunyian bertemu fizikal itu, tapi dengan wujudnya teknologi begini, dia boleh bersunyian berdua tau. Jadi maknanya bersunyian berdua tu dengan telefon dia, dengan boleh cakap, boleh chat dan sebagainya, sampai boleh melakukan benda-benda yang ingkar dan mungkar sebelum pertemuan secara fizikal lah, uzbillah. Sampai boleh buka aurat, orang boleh nampak, boleh nampak. Jadi maknanya ini benda-benda yang sebab itulah Nabi sebut maknanya jangan kamu bersunyi-sunyian tu. Masya Allah, saya takjub dengan hadis ini sebab Nabi tak cakap berdua-duaan, maka yang ketiga itu adalah syaitan. Tapi bersunyi-sunyian berdua, laki dan perempuan, yang ketiganya syaitan. Rupanya ada keadaan yang orang bersunyi-sunyian walaupun fizikalnya berjauhan. Ni yang kita kena jagalah anak kita kan. Jaga anak kita dengan ilmu ya. Dengan ilmu kita kena pesan daripada awal lagi benda-benda itu. Agama ni dia adalah solution without problem. Kena cerita banyak pada anak-anak sebelum problem tu wujud. Solution without problem. Kita kena ajar daripada anak hormat mak ayah sejak anak tu kecil lagi. Dia tak tahu pun dia nak hormat atau tak, tetapi rupa dah besar, dia kenal seorang lelaki, dia kenal seorang perempuan, dia tak jadi tak hormat kepada mak ayah. Tapi apabila pernah dipesankan, benda tu ada dekat dia punya akal dia, dekat minda dia, dekat ingatan dia. Lepas tu agama ni ada banyak dedah. Hantar anak sekolah agama sebab dia adalah solution without problem. Dia ajar solution dulu sebelum wujudnya problem itu. Jadi orang boleh nampak, macam ni panduannya kan. Allahuakbar. Masya Allah, Masya Allah. Sebelum datangnya masalah, benda tu kita dah ada solusinya terlebih dahulu. Masya Allah, Ustaz. Masa agak terbatas, tapi ada banyak juga soalan. Saya kongsikan satu lagi soalan boleh Ustaz ya? Daripada sahabat kita ni. Boleh. Di